Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berlakunya kesesatan umat-umat terdahulu adalah berpunca daripada tidak mengikut metod beragama yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasul. Sebab tu kita kena beringat, dalam mengaji agama ni tidak ada istilah telah bulat-bulat. Tak ada. Takut kagum. Air tak film, tak kita angkat. Sebab tu lah orang punah ni dia berpunca daripada pertama, kedua, ketiga. Kita ingat tiga. Ingat tiga perkara dia ingat. Kesan daripada konsep beragama telah bulat-bulat. Barang tak jelas telah bulat-bulat. Ni anugerah daripada kesesatan Arab Mekah. Arab Mekah tak ada kitab. Arab Mekah ada kitab, tak ada kitab. Tak ada kitab. Jadi cara beragama tu lafaz, bukan tulisan, lafaz. Lafaz ni faham lafaz mulut. Beragamanya Arab Mekah ni lafaz mulut. Jadi lafaz mulut ni tak boleh nak jaga agama. Agama ni dijaga dengan tulisan. Jadi Arab Mekah ni rasyanya telah bulat-bulat. Dah tak ada tulisan, telah bulat-bulat. Apa yang kita tahu telah bulat-bulat. Jadi kesan daripada kita ni, cara beragama ni, apa disampaikan telah bulat-bulat, tanpa ada checks, tanpa ada sandaran, tanpa ada rujukan, tanpa ada nota kaki. Kesan dia ialah satu masa nanti sampai ke tahap barang yang tak jelas dia telah bulat-bulat. Satu masa nanti barang yang jelas dia tolak bulat-bulat. Dia akan ada masa tu. Apabila seorang itu berlaku proses yang begitu lama, barang tak jelas telah bulat-bulat, lama-lama barang yang jelas pun dia tolak bulat-bulat. Jadi bila orang yang beragama pada satu bangsa tu, dia tak lama hidup, dia mati. Dia hidup tak lama, dia mati. Lepas tu gantilah orang yang metod lagu ni. Dia telah bulat-bulat juga ni. Maka berlaku kesan yang ketiga, iaitu bila jenis dia ni dalam agama ni, barang tak jelas telah bulat-bulat, lama-lama barang jelas tolak bulat-bulat. Yang ketiga ialah berani bohong atas nama agama, nipu. Kalau kita tengok sejarah nipu ni kan,
kitab Talbil Iblis Ibn Jauzi Padahal tahun tu waktu hidup zaman Imam Ghazali kan? Tapi zaman dia ada dah orang menipu ni. Dia betul ciri-ciri dia. Sama konsep dia. Rata-rata dunia menipu dalam agama, duduk dalam dunia, metod pengajian dia, barang tak jelas, kelam pula-pula. Konsep Islam bukan apa tu. Konsep Islam ni mana bila berlaku pertemuan antara tulisan dan mulut, maka tulis mulut jadi sampah. Dan kau tak dunia pun wasiat ke kan, mana bila wasiat tak ada tulisan, dan konsep agama ajar kita wasiat yang tak ada tulisan mulut, maka jatuh faraid. Dia kalah. Mulut kalah dengan tulisan. Konsep duniawi pun, ni kereta kita, ni kereta kita ni. Kereta kita. Dia mahkamah, apa dia yang jadi apa tu pengesahan bahawa kereta ni milik dia. Tulisan. Tanah, tulisan. Nikah kahwin, tulisan. Autoriti, tulisan. Semua gitu. Daripada masjid kat Turki tu berapa? Hak yang berlaku isu masjid dia asal masjid jadi museum. Jadi masjid pula. Apa nama dia? Sofia. Nak sebut payah Sofia lah. Sofia tu tahu nak apa nama dia. Tapi comel apa. Kita pun tak tahu cerita tu, kita tak pergi Turki. Orang biasa kita tahu lah. Ada orang kita lagi kata suami Ustaz masjid dia. Kita tak cerita buat masjid ni. Cerita dia masjid ni asal gereja tu. Tapi orang gereja tu jual, hak sanggup belinya Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih ni. Kata silap. Tak kira lah sultan mana pun, tapi sultan beli dengan duit dia. Jadi bila bukan dia rampah, orang negeri jual. Tak ada pengandung, dia jual. Kan? Hak belinya, sanggup belinya Sultan Al-Fatih. Dengan harta dia. Lepas dia beli, memang nak jadi syarat jadi masjid ni, syarat dia tempat tanah tu wakaf. Jadi dia wakafkan. Dia beli tu dia wakafkan. Jadi makna dia ada tulisan hitam putih tu, makna telah diwakafkan. Mahkamah bukannya ibarat mahkamah ni, dia bukan memihak kepada memihak kepada daripada zaman dulu lagi. Cerita dia, walaupun khalifah tu khalifah Islam, masuk mahkamah bukan kerana negara tu negara Islam memihak kepada orang Islam, bukan. Dia memihak kepada siapa yang sebenar milik. Kalau milik tu bukan milik Islam, jatuh milik Islam, tu keadilan. Bukan kerana ni negara Islam, asal orang masuk mahkamah tu orang Islam, lawan orang Islam, menang orang Islam. Tak sekali. Cerita kita ngaji baru ni kan. Mana benar dia orang Yahudi curi. Kan? Mahkamah Allah Ta'ala ni tak kira, walaupun yang hukum ni Quran. Tapi yang berlaku dua orang, satu orang Islam, satu orang Yahudi. Tapi dia kes ni memang Yahudi betul. Dia bukan Islam, dia betul. Maka keadilan Islam ni tetap memihak kepada orang Yahudi. Bukan kerana kita undang-undang Islam ni orang Islam yang menangnya, bukan betul. Tak standard gitu, tak gitu. Jadi kerana tulisan lah, tulisan wakaf tu masih wujud. Makna hebatnya Islam, tulisan tu ada. Bawa pergi mahkamah, bawa tulisan tu. Makna bukti. Makna dulu tu ada bukti dah. Mana dalam Turki ni ada tulisan. Kalau tengok waktu mana Islam punya ajar standard maka bila tulisan buat ke mahkamah, maka menang. Jadi masjid pula. Bukan masalah K tu bukan, kita tak faham. Bukan K kan orang dah. Masuk mahkamah ni diadili secara hitam putih. Mana kalau mulut kata orang Islam mulut kata tak jadi, mulut tu memang tuduh lah. Tapi yang berlaku adalah hitam putih. Bila mulut mengalahkan tulisan menang. Kaedah Atau kalau kita mengaji ni, kalau kita tahu kaedah Islam ni, sulit kita dieksploitasi otak kita ni. Kita dah ada kaedah lah. Orang nak nipu tak boleh.
Sebab tu dalam Islam ni, setiap lak mulut, perkataan mulut, tak kira ada zalik ke, siapa pun, orang siapa pun, siapa ke dia, apabila menyalahi tulisan teks, kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi, otomatik jadi sampah kata ni. Tak ada harga sekarang. Ada tak nak tipu. Tak nak tipu agama ni rumit. Kita nak jaga benda tak jelas, lepas tu nak paksa ikut kita. Tak boleh. Sebab barang agama ni ada dah, tabayyana. Tak qad tabayyana. Jelas dah. Tulisan tu ada dah. Tinggal lagi orang cakna kedak. Kalau dia tak cakna agama dia, lepas tu dah lari daripada landasan. Sebab tu, kalau kita tak tahu, asli tu ialah tulisan tu lah. Bukan start daripada zaman Islam lagi. Start daripada zaman dulu gitulah. Agama Nasrani seleweng. Siapa? Mulut mengalahkan tulisan. Seleweng. Yahudi mulut mengalahkan tulisan. Seleweng. Kalau lah agama itu tengok pada tulisan, memang takkan seleweng, tapi dah mulut lebih pada tulisan. Seleweng. Tulisan tu haknya autoriti. Bila mulut jadi autoriti, tulisan di belakang kan jadi belok. Lepas tu orang kata apa-apa pun sebenarnya takkan jadi autoriti apabila menyalahi tulisan. Tulisan tu autoriti. Jadi kata agama tidak ada istilah nak naikkan siapa tak ada. Nak naikkan tulisan. Bukan boleh cakap ni ikut kita lah. Kita betul orang salah belakang. Bukan gitu. Kan? Ini jangan bimbang. Bukan konsep lagu tu kira kita beragama. Tak. Kita nak menaikkan tulisan. Bila ada tulisan, satu autoriti. Kalau kita sendiri, kan, bercanggah tulisan, batal tulis kalam kita. Sebab tulisan tu lebih autoriti. Dalam agama Kristian, kita tajuk itu Kristian. Dia tak percaya. Saya tanya lah orang Kristian. Dia cakap lagu tu, dia kata Nabi Isa disalib. Lafaz mulut Nabi Isa disalib. Jadi zikir dia Nabi Isa disalib. Kita kata mana tulisan? Mana tulisan kitab sekian awak tu bahawa Nabi Isa disalib? Tunjuk kita. Boleh tunjuk ke tak? Boleh tunjuk ke tak? Tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk. Sebab barang tu barang tak ada. Bila tak boleh tunjuk, benda tu diada-adakan ke asli? Diada-adakan. Atau konteks, itulah konteks konsep agama tu gitulah. Mana kalau kita cakap kemahan gini. Tunjuklah teks. Wahyu tu mana? Kalau tak ada tu, makna dia ada-adakan. Kita kata ke agama Kristian mana? Maksudnya cara kita agama kita tu lagu mana? Support kok. Jadi bila kita cakap apa tu Kristian lagu tu, kita mesti kemas. Cara kita dah Islam, kita pakai teks. Maknanya cakap kita, kalau kita ustaz tapi bercanggah dengan teks, maka batal kata kita. Ibarat sampah. Teks tu lah asal yang buat autoriti untuk cakap. Kita tak ada apa-apa. Tengok ni. Tadi kita kata 3 konsep ingat. Kalau kita ni jenis bina agama ni, bila kata telah ulak-ulak ni, kita pun telah ulak-ulak. Tak ada konsep lagu tu. Sebab tu baca mesti berdasarkan teks, satu hurai. Jadi ustaz ni dia punya dia hanya dibenarkan dalam menghuraikan tulisan. Dia bukan pendakwa. Dia hanya menghuraikan dakwa yang sedia ada. Tak lebih dari tu. Dakwa kalamullah, dakwa syarah bagi kalamullah kalau Nabi, dakwa bagi penghayatan agama daripada para sahabat. Sekadar tu ya. Mana kalau perkataan kita ni tiba-tiba berbeza dengan apa yang dihuraikan oleh kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi, otomatik jadi sampah. Orang tak ada harga. Jadi tak payah kita nak paksa-paksa orang, tak payah. Orang tahu sendiri. Dia macam ibarat agama ni macam mana masuk nama kamu. Gitu. Hebat agama, standard. Orang kafir bila tengok cara metode agama ni, surrender dia masuk Islam. Bukan orang bodoh masuk Islam, terketik profesor. Ada kata ini cara-cara kita nak.
Orang mahkamah pun kata, ni cara standard. Orang doktor pun ni cara standard. Kita doktor pun gitu juga. Nak cakap benda-benda boleh kadang-kadang mana bukti kajian. Semua orang-orang yang mengaji dalam bidang apapun, dia kata cara standard lagu ni. Dan kita tengok mendapati tak ada agama yang menepati standard ni, Islam. Jadi bila Allah kata tiada agama yang Allah terima melainkan Islam tu, betul. Bukan segala kata ni, memang terbukti. Maka disebabkan ma ni tak terjemah. Ma ni dia panggil harfun masdariyun. Pelanggaran mereka. Beza apa? Melanggar dengan pelanggaran. Naqadha melanggar. Naqdi pelanggaran. Pelanggaran ni merujuk kepada sokmo dan tidak kira masa. Kalau melanggar perbuatan, dia contoh, saya telah makan. Saya telah makan. Makna perbuatan makan tu sombong-sombong ke terbatas. Telah makan ni bila? Pukul 8, pukul 9, terbatas. Tapi kalau makan kan, macam ni pelanggaran ni kalau bahasa Melayu dia tak jelas apa dia pelanggaran. Maknanya langgar ni sombong-sombong dan tidak kira masa. Jadi tamiat melanggar. Apa dia? Teks. Perjanjian tu teks. Sebab perjanjian tu tak faham. Bila perjanjian tu berlaku dah. Apa dia? Setiap perjanjian ada tulisan. Teks orang. Maknanya Quran ada. Tapi bila kita langgar teks wahyu tu, lama-lama kesannya nak langgar ni keluar daripada kepopong teks. Kan? Teks jelas. Keluar daripada kepopong keluar daripada lingkungan teks pada jadi tak jelas. Duduk dalam undang-undang jelas. Keluar undang-undang tak jelas. Kita nak keluar, cara kita tak jelas daripada mana. Bila duduk dalam wahyu, mana cara kita tu jelas. Ni cara Allah nak, cara Nabi nak. Bila kita keluar daripada cara wahyu, tak jelas. Tak. Jadi keluar daripada teks wahyu ni, dalam surah Al-A'raf Allah sebut, apabila seseorang itu menanggalkan diri daripada teks wahyu, kan, syaitan pun ikut dia. Syaitan pun ikut dia, ikut selalu dia. Disebut wang salaha. Asalnya salaha, kan, salaha ni makna dia kupas, cabut. Makna manusia ni bila mencabutkan diri, makna memutuskan hubungan dengan teks wahyu, maka syaitan pun ikut dia selalu. Lepas tu sesat selalu. Asal ngaji, kita dia asal ngaji dah teks tu kat dia. Lepas tu dia pun tak cara. Syaitan ikut selalu dia. Lepas tu wakana minal ghawin, maka jadilah dia orang sesat. Surah Al-A'raf itu ada sampai nanti. Makna dia manusia bila dalam hidup dia ni beragama tak ada teks, tak jelas, syaitan ikut dia. Jadi cara kita beragama ni seolah cara kita berwarga negara. Faham tak? Makna ada tulisan rasmi. Kita bersama tulisan rasmi. Makna itu menunjukkan kita ni cara rasmi. Kalau cara tidak tulisan, tak rasmi. Nampak tak? Lepas tu bila kita langgar teks wahyu, bukan sekadar tu je, kesannya lama-lama dia jadi kedua. Dia boleh tolak wahyu. Mula tak cakna mana, tak apa cakna mana. Cakna ni Melayu dah, cakna ni. Tak cara mana. Lama-lama tolak. Bila tak cara mana, masa tu dia jenis, bila tak cara mana tu, keadaan dia tu telah bulat-bulat ke tak telah bulat-bulat, barang tak jelas. Masa tu telah bulat-bulat. Dia telah bulat-bulat dah, tak cara mana tu telah bulat-bulat dah. Dia kalau cara lain, Ustaz surah tu lain tu cakna. Apabila manusia ni mula tengok teks dalam wahyu, maka masa tu bermula dia bersungguh dalam beragama.
Sebelum tengok teks tak sungguh mana kodai. Bila dia mula tengok tulisan dalam nak benda tu pasti betul salah, masa tu dia bersungguh dalam beragama. Macam kita beli barang lah, tengok baru sungguh dalam beli. Kalau tak tengok, tak tanya apa kan, tak tanya apa, main orang tunjuk beli, tu tak apa sungguh mana beli. Orang beli ni tengok macam mana barang ni, macam mana, baru dia keluar duit. Tu baru sungguh dalam beli tak. Bila dia tolak wahyu, bukan sekadar tolak, lama-lama orang yang bawa bukti wahyu ni barang jelas, dia bunuh. Dia tak bunuh dulu, dia kata dulu. Tak puas dia kata, katok. Kata tak jadi, katok. Mati. Mana manusia dia mula-mula berlepas diri tu, tak kau macam mana teks wahyu. Kita tak ngaji mana, tapi kita hati kita baik. Tak ada istilah tu. Tak berlaku istilah lagu tu sebenarnya. Kita reka istilah tu tak berlaku. Istilah tu tak berlaku lagu tu. Mula-mula tak cakap mana. Lepas tu tolak teks wahyu. Lama-lama orang yang bawa teks tu kita bunuh dia. Padahal orang niat tolong kita bagi pasport kita. Nanya ke dia, pasport dia tak ada ke dia, nanti balik tak selamat. Orang yang jemput pasport kita bunuh dia. Orang yang nak selamatkan kita bunuh dia. Kadang-kadang ada orang dia kata ni bahaya ni, orang ni mengaji wahyu ni kan, dia menakut-nakutkan. Bila mengaji teks ni bahaya, lama-lama takfiri dia kata istilahnya. Kita ngaji Quran, takfiri, istilah menghukum orang, mengkafirkan orang ni tidak wujud dalam sejarah cerita orang ada teks kepada orang tak ada teks. Orang ada teks ni cerita dia lebah, dia sangat korban, sangat mati demi orang tak ada teks ni, nak selamat, nak bagi nak. Dalam sejarah apa tu, daripada start dia dulu lagi sampai hari kiamat, sebenarnya yang berlaku ialah orang tak ada teks sanggup bunuh orang ada teks. Tapi kalau kita tengok luar ni, dia begitu manahkan. Mengaji Quran ni dah lama nak mengkafirkan orang. Dia sebenarnya tu setan, nak menakut-nakutkan. Sebenarnya tak nak menyelamatkan orang. Sebab Quran ni Bismillah ada. Tak ada. Ada orang sekotah tadi. Tak ada. Ada dalam kotak tak ada. Tak ada. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Quran, ada tak cerita orang ada teks buat nanya orang tak ada teks? Mana ada? Sanggup mati ada. Sanggup mati, sanggup bunuh, berkorban macam lebah. Malah kita ngaji lebah dengan lebah dengan lalat kan. Lalat ni sifat dia suka ke sampah, suka cari barang tak ada harga. Lebah lalat ni sebab orang kafir lagu tu sifat dia suka cari barang tak ada harga. Barang tak jelas tak ada harga. Barang jelas ada harganya. Orang beriman sifat dia suka cari barang berharga, barang jelas. Banyak. Betul. Orang beriman sifat dia suka cari barang berharga. Barang jelas ada berharganya. Barang tak jelas tak ada harga. Orang kata gitu, barang tak jelas tak ada harga, barang jelas ada harga. Orang tak beriman sifat dia suka cari barang tak jelas. Barang tak ada harga ni sampah. Barang tak jelas ni sampah, nilai sampah, tak ada harga. Tak menguntungkan, menyusahkan ada. Sebab tu orang yang mencari sampah ni besok bila mati bukan syurga tangkap dia, neraka tangkap dia. Sebab sampah api tangkap dia. Sampah ni api. Lepas tu bila masuk dalam api, orang buat bakar sampah kan, buang dalam tu sampah ni. Dia tengok pula tak apa jadi pada sampahku yang telah aku buang semalam. Jadi kalau kita ni jenis dunia ni cari sampah, nilai kita bila mati macam sampah, tak ada harga. Kalau kita cari barang berkualiti, barang ada harga, teks wahyu ni, barang ada harga, mahal harga dia.
Keadaan mana betul? Barang mahal, barang ada harga. Lepas tu bila mati ni berharga, Tuhan tak comel selalu. Makna dia kita ni jenis lagu mana? Makna kita tahu tengok harga mana. Orang nak bagi kita percuma ya. Orang sanggup nak ambil lah ni, kata dapat sama. Kita je mahal. Kan? Kita tengok konsep lebah. Lepas tu konsep lalat, saya sadar konsep lebah pula. Lebah ni lebah. Lebah ni an-nahlu. An-nahlu ni bahasa Arab dia ambil daripada kalimah orang yang sangat susah untuk orang lain. Dia susah cari lebah, kita ni ambil gitu ya. Mana dia cari lebah cari? Mana ambil. Ini kerana kamu tak kalau ini untuk ubat untuk kamu, syifa untuk kamu, jasmani. Wahyu untuk rohani. Jadi konsep apa tu orang yang mengajar wahyu ni konsep lebah. Nah ambil mana. Jadi kita ni nak daurah kita ni kita nak cuba bina konsep lebah ni mana? Ambil. Ambil gitu je. Tak ambil bahaya. Tak ambil bahaya. Sangat susah. Dia susah, orang lain senang. Sebab Sebab dunia susah, senang orang lain. Bila akhirat konsep Nabi Nabi adalah orang paling susah dunia untuk akhirat orang lain. Dan Nabi adalah orang paling senang ke akhirat. Kenapa? Sebab dia paling susah ke dunia untuk akhirat orang lain. Maka dia adalah paling senang ke akhirat. Kita kalau nak lagu tu, kena lagu tu juga. Tidak. Satu lagi konsep dia panggil bukan zubab. Kalimah nak meh-meh juga. Mudabdabin. Bila kalimah nak meh-meh ni konsep serupa. Cuma mudabdabin ni dia tak kira kalau lalat senang dia pergi sampah. Mudabdabin ni dia tak kira mana. Dia tak jelas. Sini dia rayak, sini dia rayak. Tak jelas belah ni, tak jelas belah ni. Dia rayak belakang. Sampah pun nak, madu pun nak. Mukmin tak? Saya sampah nak madu saja. Kan? Itu dia kata waqatlihimul anbiya. Mereka membunuh para nabi. Bunuh nabi ni bukan ada hujah wahyu pun. Bighair tanpa hak. Kalau bunuh ni dengan hak, kita lain. Bunuh ni atas contoh kisos, dengan hak. Orang murtad dengan hak sebab wahyu suruh. Tapi pemerintah lah yang berautoriti lah. Kan? Bila berautoriti atas dasar wahyu, maka itu dengan hak. Bunuh Nabi itu adalah siapa? Tanpa hak. Maknanya buat sesuatu yang teks tidak sokong. Teks tak setuju. Tanpa hak lah. Lepas tu mereka berkata waqaulihim, perkataan mereka, hati kami tertutup dengan teks wahyu. Jadi sebenarnya perkataan ni boleh jadi perkataan, boleh jadi perasaan. Dia tak sebut perkataan, kita tak, perasaan kita. Sebelum kita ngaji wahyu ni macam gitu. Tak apa penting mana wahyu ni. Cukup dah kali. Dia rasa cukup dah dengan apa? Dengan sembahyang dia, dengan puasa dia. Nak tahu wahyu kata apa ni? Kan kita tak sesak mana. Kan sembahyang dah tak care. Gitu kali lagi tu orang tak jelas. Pegangan mana dalam keadaan berperasan, bukan berperasan dalam khoyang kan. Angan-angan. Lepas tu bila mengaji baru tahu, oh selama banyak benda tak kena ni, kena ngaji lagi. Mana kesedaran tu je setelah mengaji. Tapi dia duduk lagu tu memang gitu. Tak apa penting mana. Hati kami tak apa penting, rasa tak apa penting mana mengaji mana ni. Sebab apa? Sebab rasa tak salah mana. Ini rasa-rasa ni dalam agama tak boleh. Agama mesti yakin. Agama mesti kita duduk dalam zon menepati undang-undang, menepati wahyu. Jadi sebenarnya dia berasa tak apa penting mana wahyu. Sebenarnya
Bukan dia tak apa minat mana wahyu. Kerana kekufuran ni Allah tahu minat mana dia. Kita bimbang lah kan. Allah tahu minat mana dia. Allah asal nak dia jemaah. Tak say ya. Jadi tahap 4. Bahkan sebenarnya yang hakikat ialah Taba'an ni cok. Macam khatamah juga lah. Segel lah, bahasa segel ni bahasa Indonesia. Allah kunci mati ke atasnya. Bukan kunci mati, lain-lain kunci mati dah tak begitu. Dia ada tahap dia. Disebabkan kekufuran demi kekufuran yang mereka lakukan. Bikufrih ini disebabkan. Ada sebab dia. Kekufuran demi kekufuran yang mereka lakukan. Tapi adakah semua orang Nasrani ni, orang Yahudi ni tak beriman? Ada yang beriman. Sebab tu bila datang Nabi ni, yang mudah begitu mau masuk Islam, Yahudi dia terima. Sebab dia memang duduk dengan teks, dia telus dengan wahyu, dengan Taurat. Maka Allah mudahkan dia untuk beriman dengan Nabi. Fala yu'minuna, tidak mereka beriman, malaikat qalila, sedikit. Tajuk ni tajuk orang Yahudi ni kan. Tapi Nasrani pun ada buat kesilapan sama. Dan disebabkan kufuran mereka dan perkataan mereka, ke atas Maryam. Siapa kata dia Yahudi ya? Dia kata tak comel ke Maryam. Buhtanan, pembohongan. Jadi Maryam ni, bila dia ni orang ikut telus dengan wahyu, kata ke dia ni macam merosakkan agama lah. Sebab dia ni orang telus wahyu, orang betul. Jadi kata kat dia ni macam kata agama. Lepas tu kena hati-hati, kata kat dia ni macam kata agama, orang telus, orang betul. Pendustaan yang besar, buhtanan azimah. Dan perkataan mereka, Yahudi lagi, benda tu salah, buat dengan bangga. Kami telah bunuh, inna qatalna, kami telah bunuh Isa Al-Masih, iaitu Isa anak laki Maryam. Siapa dia? Rasulullah tu. Rasulullah tu, sebut Rasulullah tu, padahal betul ke? Dia sebut, dia pun tak yakin mana. Sebab dia bunuh tu seseorang yang sebenarnya muka je macam Nabi Isa. Sebenarnya ketua dia yang disembuh Nabi Isa kan. Tapi ketua dia tu dirupakan bila Isa naik ke langit, Allah ubah muka ketuanya muka Nabi Isa. Lepas tu tak ada nak mengaku, tak ada nak bawa tunjuk putih muka Nabi Isa ni. Nabi Isa bagi dia. Lepas tu maksud nak bunuh Hasan, lalah bunuh ketua dia. Jadi bila Nabi Isa tak ada, ketua tak ada. Jadi sebut mulut tapi tak yakin. Sebut mulut tak yakin. Sebut mulut saja tak yakin. Bukan lagu tu kan. Bukan jenis standard lagu tu. Mulut kan, tulisan mulut kan. Lepas tu hakikat dia tak jelas juga. Sebab ketua dia tak ada. Sila-sila ketua kita kena bunuh hari. Gitu. Tak yakin, macam bentuk macam ada istilah kali. Kali ni tak boleh kali-kali ni. Istilah kali ni low standard ni. Jadi Yahudi pun tak jelas mana bunuh Nabi Isa ke tak. Mana dalam Nasrani kata Nabi Isa disalib pun tak jelas mana juga lah.
Mana dua orang Yahudi tak jelas mana, tak ada teks ke dia. Nasrani pun tak ada teks ke dia. Mana tak ada teks, ini bukan ciri agama yang masih benar, tetapi setelah diseleweng. Sebab agama ialah terikat dengan tulisan. Bila tidak ada tulisan, maka ini tidak lagi ori, kan? Tidak lagi asli, maka sudah tak asli dah. Jadi kita lah betul lah. Segala percakapan seseorang yang bercanggah dengan tulisan, kan, maka percakapan tu hilang. Jadi gugur begitu, jadi ibarat sampah, barang tak harga. Wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya. Mereka tak bunuh dia, mereka tak salib dia. Yang dibunuh dan disalib ni bukan Nabi Isa, malah ketua dia sebenarnya. Wa ma salabuhu walakin akan tetapi syubbiha lahum, diserupakan bagi mereka muka macam Nabi Isa, tapi yang dibunuh tu orang lain. Tapi ada pandangan kata ini barang boleh jadi, boleh jadi sebab dua terjemahan, satu lagi dibunuh siapa tahu, tapi dia kata Nabi Isa tahu, tak bagi orang tengok. Dua-dua kemungkinan boleh jadi, tak jelas. Dan orang-orang yang berselisih, berselisih ni tak apa berselisih, yang penting lik kita ni ada sandaran. Tapi dua yang berselisih, dua-dua tak ada sandaran. Selisih-selisih tak ada sandaran berlaku, tak ini. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang pembunuhannya benar-benar berada dalam keraguan darinya, kan? Orang yang berselisih ragu, tak jelas juga, hanya sekadar perkataan tapi tak ada bukti juga, tak jelas. Dia ada berselisih ni, dua-dua ada saudara, macam perbezaan mazhab ni, kan? Syafi'i dengan Hanafi, dua-dua ada saudara, tak apa lagu tu. Ataupun kita duduk belah yang ada saudara, tak ada saudara tu tak gila lah, tak apa lagu tu. Ni kita berselisih, saudara tak ada kita, tu tak standard, bukan cara wahyu, kan? Dan tidaklah bagi mereka dengannya, dengan isu ini, min ilmin. Ilmun dalam Quran maksud dia tulisan wahyu. Allah membenarkan. Mana turun ayat kata memang Isa telah dibunuh, tak apa, kan? Tapi tak ada, kat mereka tak ada. Quran mengisytiharkan tak dibunuh pun, tapi diangkat ke langit. Hak tu tidak autoriti. Jadi perkataan mereka ni jadi sampah, tak ada harga. Quran lah jadi apa? Autoriti. Hak betul ke dia? Hak dalam teks wahyu Quran, kan? Dia kata apa? Dia kata jadi bila tak ada tulisan, maka yang diikut, yang dikatakan ni hanyalah sangkaan. Kita ni dalam konteks dakwaan, kepercayaan yang ada kita ni, kalau sekadar lafaz bukan tulisan, sangkaan, kan? Khayal. Kisah ni diceritakan oleh Quran untuk menerang kita keadaan sekadar sebenar kata Nabi Isa. Adakah benda ini disebut juga dalam kitab Injil untuk menerangkan perkaum dia sendiri? Injil ni turun setelah Nabi Isa angkat ke langit ke sebelum? Tak ada terang. Sebab Injil ni masa turun ni, masa Nabi Isa tak angkat lagi, bila angkat dah jadi tak jelas lagi. Siapa? Tak ada wahyu masa tu, jadi dia tersangkut gitu. Semua Mana saya tak tahu lah cerita sebenarnya. Semua gini. Masa apa tu, pengikut setia dia ni tahu. Sebab tu ajaran Nabi Isa ni masih maknanya pengikut setia dia tahu, pengikut setia dia tahu hakikat dia Nabi Isa diangkat ke langit. Pengikut setia dia. Sebab tu ajaran Nabi Isa dah asal betul.
Tapi lama-lama diselewengkan oleh Paulus kan. Mana orang yang betul setia yang tahu hakikat sebenarnya. Dizahirkan oleh Allah. Tapi yang tak ikut, yang musuh dia tak tahu hakikat. Yang tak apa tu baru. Makna waktu Nabi Isa ajak ikut dia ni tak boleh ikut mana. Bila berlaku luar biasa kan, hak tak boleh jelas mana ni baru jadi pengikut. Tu pun sandar nama ajaran Nabi Isa, tapi bukan Nabi Isa pun. Masa Nabi Isa turun hak jelas tak boleh ikut mana. Bila berlaku luar biasa yang tak boleh jelas mana ni, orang kata Nabi Isa Tuhan lah, apa-apa nak Tuhan lah, masa tu baru nak ikut. Masa yang ikut wahyu ni tak ikut mana, tak jadi juga. Jadi ada pengikut dia yang betul, telus, yang tahu kisah. Tapi mana tahu tu Allah lah, tapi tahu mana ajaran Nabi Isa yang sebenar ni masih pada zaman dia hidup tu Asori. Itu dia jadi bila dia dah tak ada Islam sangat kan, mana pengikut dia pun diancam pun sebab banyak cerita dia. Lama-lama berubah kan. Lama-lama berubah. Jadi tak jelas mana dah. Jadi ajaran kita Injil sebenarnya terhenti bila Nabi Isa ada kan. Ialah terhenti dan sedut. Kita tak tahu mana cerita sedut. Sebab kita Injil ni, makna dia bila isu-isu ni tak jelas. Tapi isu Tauhid jelas. Isu Tauhid jelas. Mana istilah Tauhid, makna dia Nabi Isa ni bawa kepada Tauhid. Jelas, kepada mengikut dia. Nabi Isa tu Nabi jelas. Tak ada bawa kata Nabi Isa anak Tuhan, tak ada. Suruh Nabi Isa tak ada. Hak tu kemudian. Mana walaupun isu mungkin lah, isu Nabi Isa ni tak jelas macam mana kan. Tapi pengikut dia mungkin tahu Nabi Isa ni dah angkat ke langit. Cuma dia sudut akidah dia sudut ajaran dia, asal tak masalah. Tapi lama-lama bila akidah Trinity ni jadi rasmi, ada kepentingan duniawi lah. Maka siapa yang ikut Tauhid masa tu dicari, dibunuh, kita Injil asal terbakar, lama hilang, gitulah kisah. Apa jarak masa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad? 600 tahun lah, 600. Tak masih betul. Tak masih betul. Apa dia? Tak masih betul. Anggaran dia kita tak jelas juga. Apa benda tu benda tak pasti, tak jelas. Boleh jadi ke? Sebab tarikh yang Masihi ni bukan tarikh sebenar. Tarikh rekaat juga. Bukan tarikh kelahiran Nabi Isa tu. Rekaat juga tak jelas juga. Lepas tu dia kata wa ma qataluhu yaqina, dan tidaklah mereka meyakini akan pembunuhan itu. Kita bayangkan belah waktu Yahudi selesai, belah Kristian. Mana ajaran yang jadi tonggak akidah ni tak jelas. Tak jelas. Mana boleh lagu tu? Tonggak ni mesti jelas. Pala sebab Quran ni akidah jelas. Mesti jelas. Mesti ada teks wahyu. Tak ada. Lepas tu yang ada pada mulut. Mulut ni boleh macam-macam lah mulut ni. Tulisan tu tak ada. Padahal dia jadi macam satu akidah. Salib jadi lambang salib kan. Lambang akidah dia. Macam benda dasar dia. Tak ada benda tu. Macam mana? Rekaan ni. Hakikat dia bal. Dia kata bal. Bal ni dia panggil idrab. Pembetulan. Membetulkan kenyataan salah sebelum dia. Yang betul selepas dia. Apa dia? Rafa'an tu betul. Rafa'an ni angkat habis. Bukan angkat separuh. Angkat habis. Angkat jasad dan roh sekali. Allah angkatnya kepadanya. Bar rafa'ahu Allah ilaih. Bar rafa'ahu Allah ilaih. Allah angkat Nabi Isa tu jasad dan roh kepadanya. Tak mati lagi. Jadi mutawaffi dalam bahasa Arab, makna hakiki dia ambil habis. Tapi bila makna ambil separuh tu tak ada,
Makna separuh tu makna kedua. Makna pertama tu kena didahulukan, iaitu ambil habis. Allah ambil Nabi satu roh dengan jasad. Istilah wafat. Kan? Kita tengok ada orang sebelah kita tu, oh telah wafat dia, telah kembali ke rahmatullah. Jasad ada lagi tak? Ambil habis ke ambil separuh? Ambil separuh, jasad ada lagi. Jasad ada lagi, ambil separuh. Maka itu makna kedua wafat. Makna pertama wafat ialah ambil habis. Selagi mana tidak ada hujah ambil separuh, kena pakai hak pertama. Kalau jasad ada lagi, ambil separuh. Jasad tak ada dah, gimana? Ambil habis. Ambil habis, makna naik jasad dengan roh sekali ke atas. Mana tak mati lagi ya? Dikuatkan oleh hadis Nabi. Sebab hadis Nabi syarah bagi Quran. Mana ni ambil habis ke ambil separuh? Quran kata ambil habis. Hadis kata ambil habis. Hadis ni syarah bagi Quran. Jadi mutawafi tu ambil habis. Si faham ambil habis ni? Takut tak faham. Kena tanya tak faham ni. Tak orang-orang ni silap ni. Ambil habis dia. Jasad dengan roh. Ambil separuh, jasad tinggal, roh ambil. Jadi kalau kata Nabi Isa ni mati ke ataupun tak mati. Sebab ada pandangan yang kronik, pandangan yang agak kritis daripada orang Islam sendiri, dia kata mati. Dia tolak kata ambil. Jadi kita ni nak pakai mana dalam konteks agama ni? Pakai hak yang berautoriti lah. Ada kalau orang Islam percaya yang di situ mati dah. Yang Indonesia adalah kata dia nak nolak dakwaan Nabi Isa disalib, kata Nabi Isa mati dah. Kita disalib pun tak, mati dah pun tak. Hakikatnya Nabi Isa diangkat ke langit. Sebab kita tak boleh nak lebih daripada teks dan syarat teks. Wahyu dia boleh jadi makna dua, tapi maknanya makna habis tu kuat. Lepas tu dikuat oleh hadis Nabi pula. Kita nak bagi jajah kita buat apa? Barang jelas ada hal lah tu kita nak jajah kita buat apa? Buat menyusahkan orang. Baik kita kata pakai hak ni senang. Kalau kita kata ambil habis, mati dah, kan? Macam mana kita nak cerita hadis tu? Hidup semula ke, lahir semula ke, beranak waktu hidup mati tu, waktu lahir jadi anak semula, jadi besar semua. Jadi pening nak jawab cerita. Jadi hak terbaiknya ialah tak mati lagi, diangkat ke langit. Tapi dalam asbab ke luar asbab? Bila luar asbab, hidup lagi pun tak boleh seru. Tak boleh seru dia. Bukan masalah hidup lagi. Sebab luar asbab, tak boleh seru dia. Apatah lagi mati dah, bukan isteri mati dah hidup lagi, isteri dia luar asbab tak boleh seru. Dalam konteks berhajat, tak boleh. Maryam mati dah, tak boleh seru juga. Nabi Isa hidup lagi, tak boleh seru juga. Isu dia bukan isu mati hidup, luar asbab tak boleh. Dalam konteks berhajat. Kena faham isu tu. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu azizan, maha perkasa, hakimah, maha bijaksana. Maha perkasa untuk menghukum orang-orang yang tak betul keluar daripada teks sahaja. Tapi tak Allah tunggu nak mengaji ke tak. Kalau mengaji, mana Allah ubah keadaan dia daripada asal nak hukum, Allah ampun. Sebab Allah tu hakim. Sifat hakim dia tu lah. Dia tak hukum selalu orang yang cakap bercanggah dengan teks sahaja ni. Dia bagi peluang. Dia ni cari tak, mengaji tak. Lepas tu bila dia mengaji, dia sedar kesilapan dia, dia tarik semula kenyataan dia, dia ubah kepahaman dia, maka Allah pun ubah keadaan dia daripada nak hukum dia kepada apa? Kepada ampun dosa dia. Hanya ada dua pandangan ayat ni. Satu, istilah, ada tak istilah qabla mautih, sebelum matinya, ada tak ayat ni? Hi ni ada dua pandangan. Satu, hi ni merujuk Nabi Isa, satu hi ni merujuk ahli kitab. Jadi kita dua-dua kita kena faham. Satu, dan tidaklah seorang pun dari ahli kitab, seorang pun daripada ahli kitab seorang hamba pun tak ada, kecuali akan beriman dengan Nabi Isa sebelum matinya
sebelum matinya. Hanya ni kita nak tahu siapa dia. Nya ni yang pertama Isa. Bila ni tak berlaku lagi. Nanti Isa turun nanti. Tak, Kristian hilang. Agama tinggal apa, tinggal apa lagi? Agama tinggal Islam, tinggal Yahudi. Agama lain tak ada. Hindu tak ada. Habis. Sebelum jadi agama mana akhir zaman ni, Maulana Nurul mana dia, sebelum kiamat ni, orang yang tak ada kitab ni rasa tak standard agama ni, dia pindah agama. Nak lari Islam, rasa tak tergamuk, masuk Kristian. Kan banyak orang Hindu masuk Kristian, orang Cina masuk Kristian. Agama jenis bukan Selawi ni makin pupus. Agama yang tinggal Islam, Yahudi, Kristian. Bila Nabi Isa turun, Kristian masuk Islam laku. Habis. Tinggal Islam, Yahudi, munafik. Munafik ada lagi. Agama tinggal dua. Yahudi, munafik kan. Yahudi, Islam, munafik tu bukan agama tapi satu sifat kan. Qabla, sebelum matinya. Jadi matinya ni, satu masuk matinya ni ialah mati ahli kitab. Ahli kitab ni waktu nak mati, betul Nabi Isa ni bukan Tuhan, manusia je. Mana beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, otomatis dia beriman kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad lah. Jadi nya ni, satu kata nya ni Nabi Isa, satu nya tu balik ahli kitab sendiri. Dia gini. Dalam Quran kadang-kadang masuk setiap individu. Ini setiap individu. Setiap individu bila mati, dia bukan mati ramai-ramai, mati seseorang walaupun ramai. Mati seseorang bila nak mati beriman. Bukan mati sekali. Waktu dia seseorang tu sebenarnya hak ni Muhammad buat tu betul dah ni. Nabi Isa ni bukan Tuhan. Gitu. Jadi beriman dengan Nabi Isa, otomatis beriman dengan Muhammad. Terima Nabi Isa sebagai Rasul, sebenarnya dia akan terima dengan Muhammad. Terpaksa sebab apa? Sebab Nabi Isa ni dalam ucapannya suruh beriman dengan Muhammad. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Pada hari kiamat nanti Nabi Isa akan jadi saksi kepada mereka. Jadi mautih ini ada balik kepada Nabi Isa, ada balik kepada ahli kitab. Dan dua-dua ni disetujui oleh ahli tafsir. Dua-dua ni mungkin, bila bukan benda tak mungkin. Maka disebabkan Habib Zulmi kezaliman, disebab kezaliman dari orang Yahudi ini. Zalim ni berlepas diri dengan teks wahyu, dengan ajaran Taurat. Allah hukum mereka. Ini ada dalam surah Al-An'am, Allah hukum mereka, haramna alaih, dengan mengharamkan atas mereka sebahagian daripada yang baik-baik, thayyibatin, yang dihalalkan kepada mereka sebelum itu.
Konsep dia, kalau kita taat pada Allah, barang yang haram satu hari ni jadi halal kepada kita. Barang yang haram satu hari jadi halal kepada kita. Syurga lah kan. Dan disebabkan konsep lagu tu lah. Mula-mula mereka tu ahli kitab ni konsep serupa je, bunuh tu serupa je. Bila dia orang ni tak apa cara mana wahyu Allah, dan satu masa nanti dia akan menjadi kacau daun kepada orang yang cakna kepada wahyu Allah. Dia tak ada istilah kita tak cara mana, tapi tak kisah orang nak terima wahyu Allah. Tak ada. Dia bila aku taksir mengaji ni, satu hari nanti dia akan musuh orang mengaji. Dia akan mengusi orang yang nak buat apa yang Allah suruh ni, apa yang Nabi suruh ni. Wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Dan disebabkan menghalangnya mereka dari jalan Allah banyak. Menghalangnya mereka dari jalan Allah banyak. Dia guna kalimah isi masdar. Wa akhdihim. Asal akhadha. Bila mati tengah, isi masdar. Makna dia ambil sokmo. Kerak ambil. Duk ambil sokmo riba. Padahal riba tu telah dilarang darinya. Telah dilarang darinya. Lepas tu disebabkan asalnya akala, makan. Bila akli, duk makan sokmo. Jadi tabiat duk makan sokmo, harta manusia cara batin. Jadi tidak cakna kepada wahyu boleh membawa kepada kekufuran. Tak peduli mana, tak endah mana wahyu Allah ni, hujung-hujungnya kufur. Bukan kita ni tak ngaji ya, kan? Akidah kita betul sokmo, atau angan-angan. Tak berlaku lah betul. Hak berlakunya ialah sebaliknya. Dan sebaliknya, terbalik pula, orang mengaji lah hakikatnya boleh ubah, ataupun betul kekal jadi betul, ataupun tak betul jadi betul. Dia terbalik. Asal tak cakna. Waktu mengaji, bila cakna ni berubah, buruk jadi baik. Tapi kes tak mengaji, baik jadi buruk. Fitrah kita ni betul lah, kau tahu akidah kita, tapi bila jauh dengan wahyu Allah jadi konon. Bila tak cakna jadi konon selalu. Terbalik. Orang mengaji terbalik kot. Tak betul jadi betul. Orang tak mengaji tak betul jadi tak betul. Lepas tu boleh tolong orang lain pula, selamatkan orang lain pula, jelas orang lain pula. Wa a'tadna, dan kami sediakan lil kafirina, bagi orang kafir itu. Kenapa kita kafir pula ni? Sebab dia kata tak haram, contoh. Dia jadi akidah. Makan barang batin ni tak apa. Padahal tak boleh. Tak apa ni menghalalkan barang haram lah. Benda-benda tabiat ni biasanya berlaku bila bertabiat, biasanya dia akan sokong tabiat tu. Dia akan biasa tu barang dia buat kan, dia akan backup. Biasa kita kalau terjebak dengan barang tak betul ni, kita akan backup. Sifat kita terjebak dan akan backup. Kita faham tajuk ni. Bila kita terjebak, kita akan backup. Fitrah ni. Wa a'tadna, dan kami sediakan bagi orang kafir dari mereka adaban alima, adab yang pedih. Akan tetapi, ni ada kata ar-rasikhuna fil ilmi ni. Apa dia ar-rasikhuna fil ilmi? Maksud dia, kita boleh pula mantap dalam agama ni gini. Dalam kita ni terikat dengan kalam Allah, kalam Nabi. Maulana kata kalau Allah ni, kalau Allah ada berapa? 6,000 lebih.
Dan hadis sahih, kalau tidak berulang-ulang pun 1000 lebih juga. Sama. Kita pun tak ada nak ngaji ni. Maulana Hadi dia nak buat daurah sanad. Tak hadis tak. 1000 lebih ni nak mengaji. 1000 lebih. Setahun tempoh kan. Ada kelas kita ni di kelas sana ada. Konsepnya 1000 lebih. Mana sebelum mati nak ngaji habis. Hadis sahih. 1000 lebih. Jadi sampai tahap perasaan kita ni, bila orang buat benda yang tidak menepati wahyu, kita katakan apa? Atau menepati, kita katakan apa? Kita kata, Allah kata lagu ni. Sebab kita mengaji dengan teks, kita selalu kita tak rasa ustaz kata, kita rasa Allah kata. Sebab kita mengaji dengan teks. Tapi kalau kita mengaji bukan dengan teks, dia ustaz kata lagu tu, ustaz kata ni bukan dikira ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi ni mana? Allah kata lagu ni, ustaz baca je. Nabi nak lagu ni, ustaz baca je. Bukan dia dakwah. Nabi dia tahu kita mengaji hadis, mengaji tengok teks wahyu. Allah, Nabi kata ustaz baca je. Itu ar-rasikhuna fil ilmi. Dari kalangan mereka wal mu'minuna, dan beriman. Beriman ni mengaji habis Quran, terima belaka. Lepas tu istilah munafik yang kita sebut semalam ni, surah Nisa ni kesimpulan dia, kalau nak bagi munafik ni tak ada langsung, walau sebesar zarah sekalipun, 3 kena buat. Pertama, kena ngaji habis teks wahyu, hak tulisan kena ngaji habis, hak sahih. Hak sahih wajib ngaji habis. Lepas tu wajib zahirkan habis. Mana hak ngaji bagi habis, hak yang kena zahir bagi, hak yang nak ngaji kena bagi zahir habis. Lepas tu hak dalam tulisan tu kena hurai habis. Kena hurai habis. Maksud tu tak ada munafik dah. Orang suka kat tak suka, dia hurai habis. Ngaji habis, bagi zahir habis, hurai habis. Tak ada munafik. Ngaji habis, satu lagi, bagi zahir habis, hurai habis. Kalau tak boleh, kalau kita sampai orang tak suka pun kita hurai juga. Kalau guru kita, guru dia kata kat dia kata kat kita, dia kata kalau kita mengaji ni orang tak nak marah, mau ada benda susuk ni, mau tak kita berlaku, milih-milih. Sampai tahap kita tak fikir dah. Orang nak marah, orang tak marah, kita fikir nak lepas. Orang terima tadi mana bodoh, yang penting kita ni lepas sama awak. Maka sifat munafik pun terlerai. Lepas tu dia kata, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman dengan apa telah diturunkan kepada mereka. Iman yang sempurna ni menuntut kepada mengaji habis, bagi zahir habis, lepas tu hurai habis. Hak wahyu lah, hak Quran lah, Taurat tak payah pun. Hak Quran ni, hak yang ada kita ni. Lepas tu ni dia pelik sikit ni. Tapi kat sini kita kena dipanggil terutamanya amdahul islah. Kalau sini especially mana terutama. Dia kena terutama sebab orang yang tak mengaji bahasa Arab secara teliti ni, ada dia satu orang talih ni, tajuk buku dia 20 kesalahan tata bahasa dalam Quran. Sedap bunyi, hebat sangat. Orang talih tu ni 20 kesalahan tata bahasa dalam Quran. Betul tak? Tak betul sebenarnya. Quran ni bapak tata bahasa. Ahli bahasa nahu nak buat kaedah ngaji yang Quran. Salah satu dia ambil ayat ni dia kata. Nah, dia pun tak apa gagah mana bahasa Arab. Macam mana dia nak buat ayat, nak buat tuduhan lagu tu. Dia pun tak apa. Dia cakap lagu tu menunjukkan dia pun tak apa mahir mana bahasa Arab. Kalau mahir dia dah cakap lagu tu. Salah satu ayat yang dia kata tak betul tu ayat ni. Sepatutnya kata
wal muqimuna as-salah wal mu'tuna az-zakah. Dia kata sepatutnya. Tak. Bahasa Arab ni boleh wal muqimina as-salah. Tidak mesti wal muqimuna as-salah. Sebab dia ada lafaz amdahu adanya. Especially terutama orang mendirikan solat. Mana dalam konsep jihad, dua sifat ni mana Allah bagi tanggungjawab jihad, qital perang kepada sahabat Nabi ni. Bila sifat ni ada ke dia, sifat solat ada kat dia, dapat sifat solat, lepas tu ihsan kepada orang lain dengan zakat, maka dia ni layak untuk turun medan perang. Sebab dia boleh, kalau dia ni jenis, kalau lagu ni sifat dia, duduk medan perang boleh jaga agama. Sebab medan perang ni kadang-kadang kita emosi. Dia nak bunuh dia, tengok barang kemah ada kawan ni, kalau kita tak bunuh dia sebab Islam, lepas kita mana tak boleh. Dalam konteks solat tak jaga mana, dalam perang lagi bahaya. Jadi dia bila dia dah jaga solat, maka dia akan jaga agama. Dalam perang pun dia jaga agama. Sebab tu syarat untuk dapat sifat boleh pergi perang ni ialah mesti dapat sifat semayang. Lepas tu ihsan kepada orang lain. Dalam surah Nisa, ihsan kepada orang lain ni tanda dia ialah sanggup tunai zakat. Baik hubungan dengan Allah, bukti dia solat. Baik hubungan manusia, bukti dia zakat. Barulah dia layak di medan perang. Tidak, nak masuk syurga, kalau bintang syurga, lalu jadi bintang neraka. Sebab tak sembahyang pun tak jaga, dalam luar perang pun tak dijaga agama. Dalam perang lagi banyak, lagi ujian banyak. Nak mendapati wahyu ni, luar perang pun tak mendapati mana, tak jaga mana. Dia punya bukti tu solat. Apa lagi banyak perang, lagi ujian banyak. Maksud suka cepat, tiba-tiba kalau kes sifat tidak ada lagi, maka bukan jalan pintas ke syurga, jalan pintas ke neraka. Wal mu'tuna zakah, dan mendirikan solat. Silap ni, tarik balik kenyataan. Dan menunaikan zakat. Wal mu'tuna zakah, dan menunaikan zakat. Mendirikan ada mahalah, sebab dia ada dua dalam. Menunaikan dua saja kan. Lepas tu wal mu'minuna billah, dan beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebut dua ni maksud enam. Sebab dua ni khulasah kepada enam kan. Allah akhirat, mana Allah, beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir kan. Ada empat bawah dia. Lepas tu akhirat. Sebut dua maksud enam. Ulaika, mereka itu sanu'tihim, kami akan beri mereka ajran azima, pahala yang besar. Sesungguhnya kami telah mewahyukan. Makna maksud intipati agama tauhid ni, mana-mana teks wahyu pun, mana-mana nabi pun serupa je. Tajuk tauhid serupa. Hak beza dia kaifiat. Tu kata kaman, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, seperti mana kami telah mewahyukan kepada Nuh. Tajuk dia seru Allah saja dalam kutub berhajat. Seru dan beribadat kepada Allah saja dan kata beribadat. Mana-mana pun Nabi buat tajuk serupa. Wan nabiyyin, dan para Nabi dari sesudahnya. Serupa je. Jadi kesilapan Yahudi boleh seru Nabi Uzair dalam kutub berhajat. Tak ada. Kesilapan Nabi Isa, ajaran apa tu pengikut Nabi Isa ialah seru Nabi Isa dalam kutub berhajat. Seru Maria dan kata berhajat. Tak ada pun sebenarnya. Dan boleh jadi juga kesilapan tu berlaku kepada umat Islam kan, kita ni sama juga. Bila benda ni tak ada pun tapi diada-adakan, serupa dia akan berlaku juga lah. Wa awhayna, dan kami telah mewahyukan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, dan Ismail, kepada Nabi Ismail, dan Ishaq, kepada Nabi Ishaq,
Dan Yakub, kepada Nabi Yakub. Wal asbati, siapa dia asbat? Keturunan Yakub, Sibti kan? Wa Isa, dan Nabi Isa. Wa Ayyub, dan Nabi Ayyub. Wa Yunus, dan Nabi Yunus. Wa Harun, dan Nabi Harun. Wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman. Hani boleh terjemah tak? Ada boleh nak wah ni kan? Nak tulis juga ke? Wa ataina, dan kami telah berikan kepada Nabi Daud Zabura. Kitab Zabur ni kitab nasihat-nasihat, dia tak ada hukum. Dia tak macam Taurat. Sebab tu walaupun tak ada kitab tambahan Zabur, tapi masih terikat dengan syariat Nabi Musa. Cuma kitab Zabur ni nasihat-nasihat saja. Dia tak ada undang-undang syariat bagi nasihat. Wa rusulan, dan para rasul. Dan para rasul qad qasasnahum, kami telah ceritakan mereka. Kami telah ceritakan kisah mereka alaika, kepada engkau, min qablu, dari sebelum, min qabli hadha, kan, sebelum ini. Wa rusulan, dan rasul-rasul lam naqsushum alaika, yang belum kami kisahkan mereka, yang tidak kami kisahkan. Tapi ada, cuma tak kisah je. Jadi persoalannya, kenapa tak dikisahkan belaka? Kalau orang tanya kita, kenapa tak cerita belaka? Semua Nabi dalam Quran belaka. Kenapa 25 saja? Ada pernah fikir juga. Dan Maulana jawab dalam daurah. Dia kata hujahnya ialah yang akan berlaku, passion cabaran yang akan berlaku kepada umat kita, umat Muhammad ni, passion dia 25 ni. Passion nak hadapi manusia-manusia akhir zaman ni, hanya passion 25 ni cukup dah. Dia tak akan berlaku lagu lain. Mewakili 25 ni. Cuma lebih kepada Nabi Musa kita kan. Passion Nabi Musa, umat Muhammad ni passion dia lebih kepada Nabi Musa, cerita dia. Maka Nabi Musa banyak dalam Quran. Jadi perangai-perangai manusia ni, dia tak lebih kurang lagu tu je. Nak hadapi, kena belajar 25 ni cukup lah. Nabi lain keberangkalian tu tak ada passion tu. Dia tak cerita. Haknya ada saja passion jenis perangai manusia tu, umat-umat apa tu yang ada sekarang ni. Tapi serupa orang dulu. Hak tu dia cerita sebagai pengajaran. Supaya sifat tu jangan ikut. Wa kallama Allah, dan Allah berbicara dengan Musa taklima. Allah bicara dengan Musa. Jadi dalam Quran nama paling banyak Musa. Sebab ciri umat akhir zaman ni seperti umat Musa. Sebab Musa ni ada dua cabaran dia. Umat ijabah, umat dakwah. Umat ijabah ni masuk Islam dah, Israel. Umat dakwah ni Yahudi tu, Fir'aun ni umat dakwah. Umat ijabah ni Israel. Tapi cerita Nabi Musa, hak yang betul-betul Islam dia siapa dia? Umat dakwah ni siapa dia? Ahli sihir, sampai mati, masuk Islam sampai mati. Siapa lagi? Teguh Mahkota, masuk Islam sampai mati. Tapi umat ijabah Israel, iman dia lemah. Tengok ada apa tu yang berlaku kita sekarang ni, yang mana lebih kuat agama dia? Orang masuk Islam ke yang lahir dari Islam? Lahir dari Islam ni serupa macam mana Israel, terjebak lagi dengan kokoh lah, batu lah, sama dengan tu lah, apa tu, lembu, serupa. Wal Islam dah, tapi hujung dia tu. Tapi yang masuk Islam tak ada, sampai mati. Tengok orang Islam yang masuk Islam ni, tengok. Dia pula buat kelas mengajar kita. Dia pula mengajar kita dakwah pula, bagi betul agama. Kita ni, dia ni asal tak betul masuk Islam, betul. Ajar kita hak betul.
Kita masuk Islam, kita ni lahir Islam jumpa tak betul. Dia ni masuk Islam jumpa betul, dia ajar kita. Ha, betul lagu ni lah. Para rasul pembawa berita gembira, mubasysyirin, kepada yang bersedia untuk ubah pahaman. Wa munzirina, yang tidak bersedia untuk ubah pahaman. Sebab rata-rata kita berlaku ni sebelum mengaji wahyu tak betul berlaku kita. Tapi kita ada nak betulkan. Nabi beri berita gembira. Ada yang degil tak sampai betul. Nabi beri peringatan. Li'alla, supaya tidak besok akhirat kan manusia-manusia ada kata kita bukan tak silap nak ikut wahyu. Tak ada. Contoh tak. Tak ada Nabi hantar, tak ada teks wahyu. Nabi tak ada, wahyu tak ada. Hujah. Kerana jangan kata lagu ni lah kalau turun wahyu, nak ulasan apa esok. Alasan dia, saya tak mengaji. Kan? Allah. Depan Allah, hujah. Alasan. Jangan alasan kata Nabi tak ada, teks wahyu tak ada. Ba'da Rasul, sesudah Allah utuskan Rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Kalau orang tak terima engkau wahai Muhammad, tapi Allah bersaksi, tak pada sebenarnya. Akan tetapi Allah bersaksi dengan terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada engkau. Allah sudah cukup untuk menjadi saksi atas apa yang diturunkan kepada engkau. Itu kami. Dan dia menurunkan dengan ilmunya, dan malaikat jadi saksi, dan cukuplah bagi Allah sebagai saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.